Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam di Jawi Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib jemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk tuan-tuan, terlebih dahulu saya minta maaf tuan. Nota tuan-tuan ni tajuk dia larangan mengulangi solat fardu 2 kali dalam sehari. Tajuk hari ni pula lain pula ni. Larangan memakan bawang putih dan merah ketika masuk masjid. Saya tahu dia tajuk ni saya mengajak subuh tadi di masjid Masjid Berhong Piang. Setiap hari Isnin kuliah subuh di sana. Cuma saya buat nota tu ada 6 set nota. Pagi kemarin, malam, pagi ni, malam ni, esok lusa dia campur-campur. Tajuk ni saya jadi redundant. Dia bertindih tuan. Jadi nota-nota tu kena boleh tuan ada pen tu ubah tuan. Ni dia punya tajuk dia ni. Isi dia betul. Isi dia memang betul tentang bab makan bawang ni. Macam mana cerita dia hari ni bab makan bawang. Ustaz, kami kan makan bawang, makan petang, durian. Macam mana kita bincang lagi cerita makan durian ni. Jadi apakah larangan, apakah tegahan yang Nabi beritahu kita tentang makan bawang main masjid? Apakah dosakah? Apa ceritакah? Semua tu ada jawapan tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan tentang seburuk-buruk makhluk. Apa dia ni? Manusia ni tuan, apakah makhluk-makhluk yang paling buruk sekali? Jadi apa cerita tuan tentang seburuk-buruk makhluk? Aisyah radhiyallahu ta'ala, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhunna mengisahkan ketika mereka berkunjung ke Habasah atau Ethiopia yang kita tahu mereka adalah negeri memeluk agama Nasrani di zaman itu. Okey, untuk tuan-tuan, ada satu ketika ni ada dua orang ni, Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah, mereka pergi ke Habsyah. Habsyah atau nama lain Utopia. Jadi kalau perasan balik, tempat ni apa dia? Tempat Raja Najasyi tu. Yang mereka kata perasan, tempat ni semua rakyat dia, penduduk dia, ramai majoriti peluk agama Nasrani, Kristian. Bahkan raja dia, menteri dia, semualah negara agama Nasrani. Kemudian apa yang berlaku tuan? Memeluk agama Nasrani di zaman itu. Mereka menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Jadi bila dia pergi sana, dia nampak gereja-gereja, dia perlu cerita tentang gereja yang dia lawat, dia lalu, dia tengok tu. Di dalamnya ada gambar Rasulullah Subhanahu wa taala. Bukan gambar Rasulullah Nabi tu. Rasulullah ni rasul-rasul Nabi yang terdahulu. Nabi Musa kan, betul dia berangkat orang Yahudi, Nabi Musa, Nabi Isa kan, yang mana orang Nasrani. Tapi dia gambar Nabi-Nabi mereka dulu ni, dia menggambarkan buat patung, lukis dan sebagainya. Itu yang berlaku. Lantas mendengar kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang saleh yang wafat di tengah-tengah mereka akan membangun tempat ibadah pada kuburan orang-orang soleh tersebut, semacam masjid. Jadi kalau mereka ni ada orang soleh mereka mati, kalau kita padri, rahib ke apakah, ulama-ulama mereka mati saja, ulama mereka tu dekat situ dia akan bina satu kuil, satu gereja tuan. Kalau tuan perasan cerita mana Mak Saleh dia buat berlaku-berlaku tu macam-macam lah. Yang mana kat bawah gereja tu ada kubur-kubur wali dia bawah. Kalau tidak cerita apa National Hunt ke apakah, dia jalan cerita-cerita jenis tu daripada kubur-kubur
wali-wali mereka tu dia bahkan bina atas tu masjid mereka, bukan masjid kita ni, punya kuil, gereja dan sebagainya. Kemudian mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Jadi dia pakai lukis, gambar, dia buat patung sebagainya. Itu yang berlaku di gereja banyak dan ada sebagainya. Rasulullah bersabda, mereka adalah seburuk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi siapa yang mereka ni yang duk lukis tadi, yang duk buat binaan tadi, kubur tadi, dia buat tempat ibadah sebagainya, mereka ni apa? Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah tuan. Kalau buruk mana makhluk tuan kat dunia ni, mereka ni lebih buruk daripada makhluk tu tuan. Nauzubillah min zalik. Itu perumpamaan yang Nabi beritahu tentang mereka ni. Dalam hadis ini terdapat pernyataan keras dari Rasulullah SAW dari menyerupai tradisinya Ahlul Kitab, tradisi Nasrani. Demikian pula dengan Yahudi. Sebab tu Nabi, bila Nabi nak meninggal saja, Nabi dan tegur, kan? Jangan jadikan kuburan aku seperti kuburan orang Yahudi Nasrani. Mereka mengagung-agungkan Nabi mereka. Nampak tak? Nabi tak mahu kan? Sebab kubur Nabi kan biasa kan. Cuma kebetulan kubur Nabi itu asalnya masjid Nabi sebelah rumah Nabi, rumah Aisyah. Nabi wafat di situ. Jadi masjid dengan kubur lain dah, lain, jauh. Tapi bila besar lah ni, diperbesar-perbesarkan, dah ramai beribu berjuta orang pergi semayang, rumah Nabi pun dah jadi tempat apa tu, semayang keliling tu. Tu cerita dia. Jadi Nabi tak buat pun tempat ibadah tu sebagai kubur dia tu sebagai tempat semayang. Cuma lah ni diperbesarkan, tu cerita dia. Sebab Nabi larang jangan mengagungkan dia seperti mana Nabi-Nabi lain melampau dulu dah. Betul sayang Nabi, tapi berpada-pada. Sayang Nabi macam mana? Cinta Nabi, salawat pada Nabi, ikut sunnah Nabi, tinggal apa Nabi larang, itu yang betul-betul. Ni mulut tak sangka cinta-cinta. Perbuatan dia lain seperti mana yang Nabi suruh dan anjurkan. Dan hal ini kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang saleh yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka. Kemudian mereka akan membuat rupaka, mereka akan membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh tersebut atau dari nabi-nabi mereka. Jadi Nabi tak mahu lagu tu. Kita pun terhindar kan. Sebelum kita perasan balik, apa tu kita di Perlis kita pun kalau kita perasan, dulu ni kat Rambut Kangak tu, tapi ke Hotel Putra Palace tu, bertentang tu ada rumah SUK. Tapi tu ada mungkin betul bangunan persekutuan. Dulu ni ada dataran kan, ada macam tempat tugu, betul tak? 70-an, 60-an tu ni ada binaan-binaan tu. Tapi time tu kan mereka habis sepakat, mereka buang habis betul. Sebab apa? Takut tadi ni kan, patung-patung dan sebagainya. Walaupun kita tak sembah pun, tugu-tugu tadi, takut termasuk larangan-larangan tadi yang Nabi larang tadi. Jadi semua tuan-tuan balik pada Nabi. Kalau tuan pasal balik tuan-tuan, kalau tepi di apa, kalau tuan tahu Kok Lanta, apa Krabi, apa tadi Phuket. Phuket nama Kok Lanta, Krabi tu bawah sikit orang panggil Kok Lanta. Kok Lanta ni kalau pulau-pulau di Siam ni, Phuket, Krabi semua ni orang Islam banyak tuan. Betul-betul kalau di Kok Lanta tu ada sahabat saya hidup pergi naik 4-wheel drive apa ni, dia pergi berdakwah sana. Di sana tu anak-anak yang ada ni orang Melayu kita ni kan, nama-nama macam Islam. Nama Maryam, Esah kan, nama-nama jenis kita lah. Tapi agama apa? Tak ketahuan halal lah. Nama-nama je nama macam Melayu kita ni. Tapi dia campur aduk lah. Sebab apa tu kan? Di sana tu, di pulau sana tu, di satu pulau tu dia ada tempat macam patung. Patung tu bukan kata saja buat. Ada orang soleh di situ dulu ni. Macam kita tok guru lah, tok apa, ustaz sebagai contoh lah lebih kurang. Meninggal saja ni, dia perbuat benda tu, binaan tu, apa patung tu. Sebab apa? Nak peringat balik kan, untuk apa? Untuk kenangan-kenangan. Tu asal dia. Bila main lama-lama tuan-tuan, generasi pertama habis, kedua bangkit, ketiga bangkit. Dia berkata hok tu lah Tokong, hok tu lah Tuhan. Tak sama apa, seperti macam berhala, seperti macam kuih Hindu ke apa tu, macam tu lah jadi dia. Asal tu bukan apa, nak menghormati, nak peringat, nak bagi memberi apa tu ingatan sebagainya. Bukan agama, bukan lagu tu. So tu Nabi larang awal dah. Kalau buat lagu tu kan habis. Orang tu tempat ada tuan. Waktu pasal balik di kuih apa, di gereja pun mai di Malaysia, ni apa, Jesus depa Nabi Isa, lagu lain patung dia. Pergi kat India sikit, warna gelap sikit, Jesus juga. Pergi kat orang putih,
Dia share juga putih sikit. Takkan Nabi Isa ada hitam putih. Nampak tuan? Dia ada pengaruh benda-benda lain pula. Jadi tak clear tuan. Kalau betul Nabi Isa tu satu gambar je lah. Buat apa nampak banyak gambar? Nabi yang satu. Kalau Nabi banyak tak apalah. Nampak di situ pun dah ada pembohongan dongeng tuan. Okey, kita lagi tuan. Tapi untuk malam tadi, yang tadi cerita tadi ni, Raja Najasyi tu, untuk malam tuan-tuan, Nabi satu hari Nabi panggil orang sahabat. Wahai sahabat-sahabat, jom kita semayang. Semayang apa? Mayat tak ada ni. Semayang ghaib. Raja Najasyi meninggal dunia. Dia masuk Islam tuan. Dia berkata tadi, rakyat dia, menteri dia semua lain tu, semua orang kafir, orang Nasrani, Kristian. Tapi mereka tak tahu kata dia masuk Islam. Jadi sebab tu Nabi semayang ghaib untuk Raja Najasyi. Itu cerita dia. Sejarah kita semayang ghaib dia ambil daripada Raja Najasyi. Itu kisah dia tuan. Okey, kita lagi tuan. Ni minggu lepas berkaitan dengan haram berjual beli di masjid. Apa cerita tuan? Ada satu dalil daripada hadis Ahmad dan Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari melakukan syair di masjid. Syair ni zaman Arab dulu memang famous. Jadi darah daging mereka tuan, hiburan mereka. Termasuk mereka pergi ke masjid daripada syair tuan. Nabi larang syair dalam masjid. Berjual beli, tajuk kita minggu lepas, tak boleh jual beli dalam masjid. Dan membuat halaqah pada hari Jumaat sebelum solat. Bila mai hari Jumaat tak ada halaqah apa dah. Terus mai tuan-tuan nak beribadah, zikir ke, salawat ke, baca Quran ke masing-masing. Tok Bilal Tok Imam naik mimbar saja, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk tu, Tok Bilal azan. Jadi time tu yang semayang sunat tadi pun boleh berhenti dah. Yang duk baca Quran pun boleh tutup Quran dah. Yang duk zikir pun boleh berhenti, siap sedia jawab azan dan nak khutbah dah tuan. Tu cerita dia. Tak boleh kita buat halaqah pula, kuliah-kuliah sikit, ni belajar hadis, ni belajar Al-Quran, ni belajar tafsir, ni belajar apa pula. Tak, hari Jumaat dan dekat Jumaat tu tak ada kuliah dah. Semua siap sedia untuk kita nak sedia untuk hari Jumaat tuan. Nampak ni dalil dia. Dan kita sembang ni jual beli. Kita bincang pula yang Tuan Imam kita tanya, macam mana masjid ni, tak mana masjid? Ulama bincang. Banyak perbezaan dah. Yang kata masjid ni kawasan yang semayang ni utama. Ada yang kata pula kaki lima tepi tu pun masjid. Yang kata pula selagi mana ada atap ni, itu kawasan masjid. Yang mana ada pagar pula, itu kawasan masjid. Bila tengok balik yang sahihnya, tempat semayang utama ni, ni dalam masjid, tempat masjid. Yang mana pintu tu lah yang mana yang sahihnya kawasan masjid lagi. Kalau keluar pintu turun ke tangga tu, tempat parking kereta tu, tu dah khilaf dah. Tapi kalau nak mega pun, tu gagah dah. Kalau pergi menega dalam masjid, kat pintu, kat dalam tiang-tiang ni, tepi-tepi ni, memang Nabi larang, haram. Dan kita menega dalam masjid. Boleh tak laku dah? Laku. Tapi tak berkat tuan. Dan kita boleh kata orang ni, apa tu, aku doakan semoga engkau ni, apa tu, tak dapat untung pun dalam perniagaan kau. Yang jual tak untung, yang menega yang beli pun tak untung. Rugi tuan. Boleh kita kata lagu tu tuan. Jadi janganlah pergi kata pula orang jual tepi-tepi tu, jauh tu pergi kata lagu tu, tak kena-mena lah tu jauh. Jadi dalam kawasan kita ni, tempat semayang ni, itu ia sahih. Okey, kita pergi lagi sikit tuan. Berkaitan dengan dosa pertama di langit dan di bumi. Tuan tahu tak siapa yang mula-mula buat dosa tuan? Di mana di langit satu, di bumi pun satu. Jadi kita rujuk balik apa kata Allah dan Nabi tentang dalil ni. Siapakah yang pertama sekali buat dosa di langit dan di bumi? Hasan itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Hasad ni termasuk dosa besar tuan. Dosa sikit je, kecil je. Tak, hasad ni antara dosa besar tuan. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, nauzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama nggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Okey, kalau dosa kita dosa kering lain, sekadar ayat semayang pun dah boleh hilang lah. Semayang kita pun boleh hilang dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa-dosa besar ni, membunuh, mencuri, syirik sebagainya, ni hasad ni pun termasuk dosa besar. Kena minta ampun betul-betul, taubat betul-betul, taubat nasuha tuan. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit
dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Rupanya ulama bincang, dia tengok kan. Rupanya Imam Qurtubi kata dosa yang pertama sekali di langit dan di bumi ni punca dia apa? Hasad. Hasad tuan. Punca yang menyebabkan dosa yang pertama di langit dan di bumi tentang hasad ni. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam. Okey, jadi yang pertama sekali Iblis, yang mana Allah suruh dia sujud pada Adam. Bukan sujud semayang, sujud hormat tuan. Apa Iblis kata tuan? Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, Iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Pertama sebab apa Iblis tak mau sujud? Pertama dia senior, dia otai. Orang yang makhluk yang mana antara yang pertama Allah cipta ni kan, antara Iblis, bukan manusia. Takkan aku ni nak sujud pula dekat orang yang lepas aku. Nampak? Tu yang pertama, tu Iblis. Dia iri hati yang pertama. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut Iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan Iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Nampak tuan? Jadi yang kedua pula sebab apa? Aku daripada api, kemah lagi, kuat lagi, hebat lagi. Adam daripada tanah. Kan tahu mana apa, lekeh aja, hina aja. Nampak tuan? Sebab Iblis ni dia iri hati, dengki tuan. Sebab apa? Dia satu senior, dia otai. Dia lebih senior lagi. Pasal apa nak hormat junior? Ceritalah duk asrama, takkan senior nak hormat junior. Ranking kita ada lah. Tu bak asrama lain cerita. Ni Iblis tuan, makhluk ni tak mau sujud pada Adam. Allah suruh, bukan dia tak mau tuan. Dia iri hati. Sebab apa? Dia tak puas hati tuan. Itu pasal hasad dengki yang pertama. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Kira-kira kastanya lebih tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu yang pertama kali temu di langit. Okay, langit Iblis dengan Adam. Iblis itu iri hati. Itu dosa yang pertama. Dekat bumi pula dosa yang mana pula tuan yang pertama? Kedua apa? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Qabil ni adik-beradik dengan Habil. Qabil bunuh Habil. Sebab apa tuan? Tak puas hati. Kih apa tuan? Kih ni tuan. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Dengki tuan. Sebab apa? Dua korban ni Allah uji mereka. Tapi korban Habil ni Allah terima, Qabil tak terima. Apa Qabil buat? Dia bunuh pula Habil tadi. Ini dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan ini dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Jadi pertumpahan darah yang pertama sekali kes ni tuan. Kalau tengok balik, kalau kes mahkamah ni macam-macam mahkamah lah, mahkamah rendah, tinggi sebagainya. Jadi cerita dia orang yang pertama buat dosa ni Habil, Qabil ini. Dia bunuh saudaranya Habil. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung tubuh atau jasad jenazah
saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia nggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran, sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Qabil tadi bunuh Habil. Nak buat macam mana ni? Nak simpan, nak ke bumi macam mana? Nak bakar ke, nak tanam ke? Nak buat macam mana? Dia tak pernah lagi. Kisah tak ada lagi. So mereka antara orang yang awal-awal di bumi kan. Jadi apa dia? Allah utuskan 2 ekor burung kan, gaduh pula. Gaduh mati sekong. Yang hidup tadi dia buat macam mana? Dia kampus kawan dia yang mati tu. Dan dia tengok lagu tu, dia baru tahu cara nak uruskan jenazah macam mana tuan. Nampak? Kita ni tak tahu mana-mana tuan. Kita tiru tuan. Nampak? Tiru pun satu pembelajaran sebenarnya. Jadi tuan, contoh tak ada. Jadi itu Allah bagi satu cara, contoh, ilham dan sebagainya. Akhirnya Qabil, begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Nampak tuan? Satu benda kalau kita mula buat, orang ikut, kalau kebaikan dapat pahala banyak. 2 orang ikut, 3 orang ikut, kita ajak, tambah pahala. Kalau kita buat jahat sekali, orang ikut, orang belajar jahat kita tu, tiru ramai orang ikut, dia buat jahat, dapat dia dosa. Tapi kita ajak dan salin kita satu. 5 orang buat jahat, kita ajak tadi, 5 orang buat jahat, dapat mereka jahat, mereka dosa tadi, salin 5 kita. Bayangkan banyak pembunuhan yang berlaku sekarang. Nauzubillah. Dan jadi kena berhati-hati. Baik, alhamdulillah dapat saham akhirat kebaikan. Jadi kalau kejahatan ni tuan pun sama tuan, dia akan dapat saham kejahatan. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang menuntui pembunuhan pertama kali dibunuh. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad. Jadi hasad ni cemburu, iri hati, tak puas hati. Nampak tuan? Nak kira puas hati ni, semua tak puas hati tuan. Jadi apa yang puas hati? Mati. Habis puas hati. Cukup tamak dah. Harta ke apa ke, dah main mati tu, nak hidup balik. Bagilah seminit, ya Allah, aku hidup nak bertaubat. Kita minta ke Allah tuan. Dulu kita ralik, kita lupa tuan. Allah bagi masa banyak, 24 jam, semua dapat 24 jam. Tak ada orang depit. Dia ni 25, ni 26, ni 23 kurang. Tak, semua sama masa. Kita kena pandai guna masa kita untuk ibadah, untuk kerja, untuk cari makan, nafkah, sebagainya. Semua tu atas kita tuan. Okey, kita lagi tuan, tajuk kita hari ni. Larangan bab masjid. Larangan memakan bawang putih dan merah ketika masuk masjid. Apa dalil dia tuan-tuan? Cerita dia ada satu ketika ni, hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melalui petani bawang merah. Ceritalah pipi jalan kebun tu ada orang buat bawang merah petani. Kita sebab lalu kawasan tu. Lalu sebagian orang daripada mereka turun memakan sebagian darinya. Rombongan Nabi ikut tu, sahabat-sahabat tu, ada yang separuh ni turun pergi makan bawang, matah tuan. Namun sekelompok yang lain tak makan. Yang lain pula tak makan. Lalu kami pergi kepada beliau, dia pun pergi jumpa Nabi. Kemudian maka beliau memanggil orang yang tak makan. Panggil orang tak makan, mai dulu. Dan mengakhirkan yang lain yang memakannya, sehingga hilang bau dia. Oh, Nabi panggil tuan. Nampak tuan? Hadis Muslim. Ni cerita dia macam mana? Satu ketika rombongan Nabi yang jalan dengan sahabat, nampak tempat tu petani duk bawang merah. Dia pun turun setengah pergi makan bawang merah tadi, matah. Wallahualam lah macam mana dia pun matah, kita pun tak dibayangkan lah. Kita ni kalau nampak buah tu manis tu, kupas lah. Kalau asam tu makan matah gitulah contohnya kan. Buah cermai ke, buah kekuk ke, begitu. Lebih kurang lah. Tapi nampak kata bila Nabi setengah makan, setengah tak makan, bila panggil balik, Nabi utamakan yang tak makan. Dan Nabi mengakhirkan orang yang makan tadi. Sehingga apa? Sehingga hilang bau dia. Hadis pertama ni tak ada tanya lagi. Pasal apa Nabi panggil orang yang tak makan tu main dulu, dan orang yang makan tu kemudian. Jadi tak nampak lagi. Sebab apa? Itu yang pertama. Dari kedua Nabi cerita lagi, iaitu daripada Ibn Umar.
anak Umar Al-Khattab, Abdullah Umar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan sayuran ini, maka janganlah mendekati masjid kami sehingga hilangnya baunya, iaitu bawang putih. Nampak tuan? Kalau kita makan bawang putih pergi masjid, jangan main masjid kami. Sehingga apa? Sehingga hilang bau. Kalau kita main betul, kalau kita makan petai contohnya, terian ke contohnya, tak boleh tuan. Sebab apa? Mengganggu orang mayang tuan. Kita tak apalah makan petai, sedap. Yang kawan sebelah ni, bau petai pun tak boleh, meloyor nak muntah, kita tak tahu. Jadi tak boleh kita makan benda-benda yang berbau tadi. Sebab apa? Mengganggu orang semayang tuan. Ni dalil dia. Pada siapa yang makan sayuran ini, apa dia tadi? Bawang putih. Yang awal tadi bawang merah. Lebih kurang benda yang sama lah. Sifat dia bau yang kuat. Hadis Muslim. Okey, dari yang ketiga kan, dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata Rasulullah SAW apabila diberi makanan, Nabi kalau orang bagi makan kat dia, beliau akan makan makanan tu dan memberikan selebihnya, sisanya. Selebih tu Nabi akan bagi pada orang lain pula. Suatu hari beliau SAW memberikan makanan kepadaku tanpa beliau makan kerana padanya terdapat bawang putih. Nabi bila main makanan, Nabi tak makan, bagi kat kawan. Sahabat tengok, tak ada bekas gigit Nabi pun, heran lah. Apa dia tanya? Lalu aku pun bertanya pada beliau, apakah ia diharamkan? Ya Rasulullah, yang kau tak makan ni pasal apa? Diharamkan ke makanan ni? Dia takut lah, takut turun ayat kata haram sebagainya. Beliau SAW pun menjawab, tidak, tak haram. Akan tetapi aku membencinya kerana faktor baunya. Aku tak makan ni tak lalu bau busuk. Ceritalah, suka petai, ada tak suka jerin, ada tak suka, ada rian sebagainya. Ia Abu Ayyub pun berkata, sesungguhnya aku membenci apa yang kau benci. Dah engkau tak suka Nabi Rasulullah, aku pun tak suka makan benda ni. Tu cerita dia. Kalau lalu makan, tak ada masalah. Jadi kalau kita makan pula tadi, nak pergi masjid, jangan bagi bau dan hilangkan bau dulu dan. Hadis riwayat Muslim. Nampak 3 dalil dah. Nampak kita dah nampak jelas dah. Okey, An-Nawawi berkata pula, perkataan tentang bawang putih, lalu aku bertanya kepada beliau, apakah ia diharamkan? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi aku membencinya kerana faktor baunya. Maka ini merupakan penjelasan tentang bolehnya makan bawang putih. Bukan haram makan bawang putih, jering ke petai ke durian, lalu makanlah. Tapi akan tetapi dibenci. Hal itu tersebut telah disepakati, akan tetapi dibenci bagi orang yang hendak hadir ke masjid atau hendak hadir ke perkumpulan di tempat selain masjid, mesyuarat ke, jumpa orang tua ke, sebagainya, majlis apa ini. Sebab apa? Bila pergi jumpa majlis orang ramai ni, mulut kita berbau, mengganggu orang kan. Kalau nak makan petai, makan kat rumah, pederah lah. Sampai petai ke apa ke, silakan, tak ada masalah. Kalau nak main masjid, berhati-hati, takut-takut bau tadi. Jadi, dan disertakan dengan bawang putih ini semua makanan yang mempunyai bau busuk. Tak kira lah apa saja bau busuk, benda itu menyebabkan gangguan pada orang. Kita elakkan tuan. Syarah Sahih Muslim. Sebab apa tak boleh tuan-tuan tadi? Ni punca. Kalau saya tak ngajak tuan-tuan, saya pun tak tahu pasal apa tak boleh ni. Ni makan bawang dapat ganggu malaikat di masjid. Tuan, tu punca tuan. Apa dalil dia? Sebab agama ni, kalau kata lagu ni, apa dalil dia? Nabi kata ada. Kalau kata tak mana dalil dia? Kalau tak, okey. Allah kata ada. Apa firman Allah? Okey, dalilnya dari Jabir. Ia berkata Rasulullah SAW melarang memakan bawang merah dan bawang bakung. Lalu ada satu keperluan yang menyebabkan kami memakannya. Jadi dia pun dimakan. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan tanaman yang busuk baunya ini, maka janganlah mendekati masjid kami, kerana malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Punya dalam masjid kita ni, majlis ilmu sebagainya ni, ada malaikat kan, malaikat rahmat. Fungsi malaikat rahmat ni, bila kita duduk ni itikaf sebagainya, dia main mendoakan kita, ya Allah ampunlah si fulan, rahmatilah si fulan. Tiba-tiba kita hari tu makan rian, makan jeri, makan petai, makan bawang tadi, dia tak main kat kita tuan. Rugi dah tuan. Orang lain malaikat doa, dan kita tak ada tuan. Nampak? Berdosa tak? Berdosa tu soalan nombor 2. Kalau mengganggu orang sebelah sampai dia nak sembahyang tak khusyuk, berdosa kita tuan. Kalau sekadar dia pun boleh mayang juga tapi tak berselesa tu, makruh tuan. Tengoklah keadaannya, tapi cerita dia hindarkan tuan.
dah tahu nak pergi masjid, janganlah makan bawang tadi. Jangan lebih apa tu durian dan sebagainya. Tunggu saat balik lagi kita balut, tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Dan dimakruhkan memakan bawang putih, bawang bakung, lobak dan semua hal yang mempunyai bau busuk dengan sebab bau tersebut. Sama saja apabila ia hendak masuk ke dalam masjid atau tidak. Kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Hadis Ibnu Majah. Nampak tuan, sahih tuan. Kita bila lagi tuan, malaikat sentiasa berada di dalam masjid dan mendoakan orang yang berada di dalamnya. Kita lawan pun sama tuan. Makhluk Allah SWT yang tercipta daripada nur, manusia tadi daripada tanah, api tadi iblis syaitan, dan malaikat ni daripada cahaya tuan. Ini sentiasa bersalawat memohon keampunan dan kepada hamba yang berada dalam masjid. Apa dalil dia tuan? Sesungguhnya jika salah seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan solat, tadi dah sembahyang lah kita maghrib, duduk tuan, maka para malaikat akan bersalawat untuknya. Apa nama malaikat salawat? Dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah dia. Nampak tuan, malaikat doa tuan. Kalau manusia doa ni mungkin Allah terima, mungkin Allah tolak. Tapi kalau malaikat doa tuan, keberangkalian 100% itu kan, kalau makbul tu tinggi tu kan. Bayangkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Mana duduk saja duduk dengan kuliah ni, kita semayang, ni malaikat mah. Makan rayyan lah, makan petai lah, makan apa, makan apa tu bawang lah tadi. Kalau kita makan tadi rugi tak tuan. Orang lain dia main doa, kita tak main tuan. Jika ia duduk untuk menunggu solat, maka para malaikat akan bersalawat padanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis Imam Ahmad. Rugi tuan kita ni. Jadi tuan, orang lain dapat doa daripada malaikat, kita tak boleh tuan. Hadis Imam Ahmad. Yang kedua pula, mengganggu orang lain, itu dosa pula. Okey, ustaz macam mana ustaz? Bawang ni semua jenis makanan ada bawang. Nak tumis bawang, nak masak no bawang, semua pakai bawang. Ada dalil tuan, dia letak sini, bawang yang dimasak kemakruhannya telah hilang. Kalau nak makan juga bawang boleh, tapi kena masak tuan. Apa dalil dia? Dari Ma'dam bin Abi Talhah bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumaat. Lalu ia menyebut Nabi SAW dan menyebut Abu Bakar. Ia berkata, kemudian sesungguhnya kalian, wahai sekalian manusia, memakan dua jenis tanaman yang aku tidak memandangnya kecuali ia merupakan jenis tanaman yang buruk, iaitu apa dia? Bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila mendapati baunya pada diri seorang laki-laki dalam masjid, maka beliau memerintahkan orang tersebut dikeluarkan ke Baqiyah. Barang siapa yang ingin memakannya, hendaklah baunya dihilangkan dengan memasaknya. Cerita kalau nak meratah bawang, bau dan kalau nak bagi hilang bau tadi, kita masak bawang tu dengan makanan. Boleh makan dan. Contoh, kenduri tepi masjid, pergi makan nasi tu, dia ada macam-macam ni. Hei, nak pergi masjid dah lah, aku makan gulai ni, ada bawang ni. Kalau kita masak benda tu, tak ada masalah, main lah masjid. Ni dah meratah pepok bawang pula. Kalau gitu, tunggu saat makanlah cepat hek ke apa ke, bagi hilang bau tu. Sebab apa? Ganggu kalau kita nak mayang. Tu dia punya sebab dia. Kalau kita duduk dalam masjid ilmu pula ni, dalam masjid pula, malaikat rahmat tak main kita. Tu cerita dia. Dan Nabi larang tadi, laki tadi makan bawang, apa dia? Dia suruh laki tadi keluar. Pergi mana? Pergi Baqiyah. Masjid Nabi tuan-tuan, ni masjid Nabi. Kalau kiblat belah sini, kubur Baqiyah belah sana, belah jalan raya tu. Masjid tuan-tuan ni, tak ni masjid. Belah kanan, kiri kanan tu kubur. Tok Imam boleh siapa makan bawang ni, bawa dia pergi kubur. Tok Imam tak buat lagu tu. Sekejap lagi, Ustaz Umar ni ajak masjid ni, ada jemaah ni tak ketahuan halal lah, tak ketahuan juih ni. Kacau lah. Bukan lagu tu cerita dia, nampak kata lagu tu. Maksudnya cerita dia, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi suruh buat tu, semua ada sebab tuan. Kita sikit lagi tuan. Yang ni okey. Yang ni jawab okey. Okey, dari ayat siapa ni sama juga. Okey. Dari Abu Ayyub Ansari bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengirimkan makanan dari sayur yang di dalamnya terdapat bawang merah dan bawang bakung. Namun ia tidak melihat bekas Nabi makan. Kerana saya kata tadi, kalau Nabi memang benda makanan, Nabi akan makan sikit, sahabat-sahabat lain bertumpah makan, kongsi. Tapi memang benda ni dan benda makanan ni Nabi tak makan, sehingga ia enggan untuk makannya.
Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada dia, apa yang menghalangkan kamu untuk makannya? Ia menjawab, aku tidak melihat bekasmu makan, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, aku malu kepada malaikat, namun makanan itu tidak haram. Nabi makan benda tu ada bawang itu, Nabi tak makan, Nabi bagi kawan-kawan sebelah. Yang sahabat tengok, nak makan kedok ni, Nabi tak makan pula. Jadi pasal apa tak makan, Nabi tanya pula, aku lihat kau tak makan, aku tak makan. Aku tak makan ni sebab malu pada malaikat. Tapi makanan tadi tak haram, makan, nak makan. Nampak tuan, Nabi berjaga-jaga, berhati-hati tuan. Sebab benda yang bau busuk tadi, malaikat rahmat tak suka tuan. Malaikat maut makan pilih apa pun, berian ke, petai ke, sampai masa dia tarik sampai tuan, dia cabut nyawa kita, habis tuan. Itu malaikat maut tuan. Okey, hadis Abu Ayyub ini merupakan lafaz lain dari hadis Abu Ayyub yang telah dibawa di atas. Ibn Hibban memasukkan hadis di atas dalam bab orang yang makan bawang yang telah dimasak, diperbolehkan mendatangi jemaah. Kalau kita makan tu dah masak pun semua, dibolehkan. Ibn Huzaimah menjelaskan bahawa hadis Abu Ayyub ini merupakan pengkhususan. Rasulullah SAW meninggalkan makanan bawang putih, bawang merah dan bawang bakung yang telah dimasak. Jadi terpulang pada kita lah, pada lah timbang tarak. Tak ada salah, nak makan boleh makan. Cuma ni petai ni sampai sekali lagi lah balik mayang Zuhur kita makan. Dah buat gulai clear-clear ni. Kalau makan awal tu dia takut tempih-tempih kacau orang kan. Jadi tu jadi dia. Ada orang tanya pula, Ustaz, kalau masjid kami ni lah ni musim riyan, nak buat kenduri riyan macam mana? Cerita dia macam mana buat? Boleh buat kenduri riyan. Bila nak makan? Lepas mayang Aisyah. Lepas mayang Aisyah, semua dah lepas mayang dah. Keluar-keluar tu pulut riyan ke, sawah riyan ke, tak ada masalah, selesai. Jadi kalau semayang makan time maghrib tu, dia terbentuk dah sikit. Sebab apa? Dia akan jadi orang ni tak suka, ni suka, malaikat rahmat pula sebenarnya. Jadi tu cerita dia. Berdosa tak? Tak berdosa kalau malaikat rahmat tak ni, tapi rugilah. Sebab apa? Dia berdoa kat kita, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah sayangilah dia. Nampak tak? Jadi dia berdoa pada kita kan. Kira tu nak tanya tuan tajuk ni. Kalau tak ada, saya nak pergi sedikit tuan-tuan tentang masuk syurga tanpa amal soleh. Rupanya tuan-tuan, kita boleh masuk syurga ni tanpa amal soleh. Tapi macam mana cara dia? Tuan, jadi pelik ni Ustaz. Tak ada amal soleh boleh masuk syurga? Boleh tuan. Tapi benda ni resiko sangat tinggi tuan. Apa dalil dia tuan? Keutamaan tauhid sangat luar biasa. Dan di antara keutamaan itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang luar biasa yang menjelaskan tentang karunia Allah yang diberikan kepada ahli tauhid. Okey, ahli tauhid sama dia kita orang Islam kita ni, yang mana tak syirik pada Allah, tak sembah berhala, tak tikar nombor ekor, tak jumpa tubuh moh. Sebenarnya dia Islam kan. Cuma mungkin apa? Mungkin ada benda-benda lain yang dia buat dosa, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Itu menjadi ahli tauhid. Nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, ketika semua proses kejadian-kejadian hari kiamat sudah selesai, ketika ahli surga Allah masukkan ke surga, dan ketika ahli neraka Allah masukkan ke neraka, sudah selesai semuanya. Jadi tuan, kiamat nanti semua urusan dah clear lah ni. Ahli syurga masuk syurga semua, ahli neraka masuk neraka semua. Habis tuan, clear tuan. Tapi ada benda tuan yang ada Nabi nak cerita. Seluruh syafaat-syafaat sudah selesai. Di saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala berkata, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Jadi syafaat lain dah clear dah. Syafaat Al-Quran, dia baca aku hari-hari sebenarnya, aku akan tolong. Allah dia baca Al-Quran, masuklah bantu dia. Nabi berkata, ni umat aku, dia ikut sunnah aku. Dah clear dah. Tapi last kali ni syafaat Allah pula. Apa yang berlaku tuan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian penduduk neraka dengan satu genggam tangannya. Kemudian Allah letakkan penghuni neraka tersebut yang mana mereka sudah hangus terbakar, mereka sudah menjadi arang. Allah letakkan mereka di sungai surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasakan manusia yang sudah menjadi arang tersebut menjadi manusia dalam bentuk wujud yang baru, yang menawan, yang indah, yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa, seperti mutiara berkilau. Asal tadi manusia tadi duduk dalam neraka kan, hang habis. Tapi Allah dengan syafaat Allah tadi, Allah ambil mereka ni, Allah letak dalam syurga tuan.
Kemudian setelah itu Allah perintahkan mereka untuk masuk surga. Penduduk surga melihat kejadian itu, rombongan orang-orang terakhir. Maka penghuni surga mengatakan, lihatlah mereka, orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, tanpa amal soleh yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Tak punya kebaikan, tak punya amal soleh, tapi Allah selamatkan mereka. Karena apa? Karena saking belas kasihnya Allah kepada orang yang ahli tauhid yang di dunia dulu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan, kalau tak sekutukan Allah ni ada peluang. Tapi orilah tuan-tuan, pergi celup dalam neraka dulu, orang nak boleh bahagia. Kita tak mahu tu, jalan tu sulit tuan. Nampak kata tuan-tuan, kita ni la ilaha illallah dakhal jannah, masuk syurga tuan. Cuma macam mana masuk syurga tu? Touch and go ke, smart tag ke, RFID ke, apa ke zaman law ni macam-macam kan. Jadi kadang kita merangkak ke, berjalan ke, jalan jauh ke, macam-macam cara tuan. Itu atas pilihan kita sendiri. Beriman clear semua, mudah kita ke syurga. Kalau kita kali apa sebenarnya, sulit kita ke syurga tuan. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Ingatlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik. Dosa-dosa lain Allah akan ampun. Jadi kalau dosa syirik ni sebelum mati tak ada bertaubat, neraka lah tempat dia. Tak ada peluang kita yang tadi ni, yang mana Allah selamatkan mereka ni. Nauzubillah, jadi tak maulah jadi orang yang rugi tuan, kena orang yang untung. Wallahu alam untuk tajuk ini. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung bab yang lain pula tentang bab ni tajuk minggu depan, iaitu larangan meludah dan membuang kotoran di dalam masjid. Macam mana ni duk kerja ludah, macam mana pula kau kena bersin, ada gelemar kan, contoh nak buat macam mana ni, kita akan belajar nanti minggu depan macam mana kita nak menguruskan kukuk jadi nanti kan. Wallahu alam tuan. Kalau tuan nak tanya tentang tajuk ini berkaitan dengan makan bawang tadi, boleh tak makan? Boleh, tapi tengok timbang tara lah. Kalau kita masak clear, kalau matah-matah tu akan mengganggu orang lain sembahyang, dosa. Kalau makan di rumah tak ada masalah lah, sembahyang seorang-seorang tak kacau siapa kan. Wallahu alam. Seperti itu insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.